Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata syarih Al-Syeikh Mahmud Samman Al-Barlisi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, kata dia, Alhamdulillah, bermula puji pada lughah, iaitu puji dengan keelokan atas jalan membesarkan kerana keelokan ikhtiari. Masuk berkenaan dengan matan As-Sanusi yang berkata ia, Alhamdulillah ay alhamdu mustahiqun lillah, bermula puji-puji itu hanya mustahak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh kita, Syekh Mahmud Samman Al-Barlisi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala menyatakan kepada kita makna puji. Katanya, Alhamdulillah, bermula puji pada lughat. Lughat ay al-lughatul arabiyah, puji pada bahasa, yakni pada bahasa Arab, iaitu puji ialah puji dengan keelokan. Pertama, bila puji dengan keelokan, dia nak keluarkan puji dengan kekejian. Puji dengan kekejian, mana kita olok-olok lah kalau puji dengan kekejian ni. Contoh dalam Al-Quran, Zuq innaka antal azizul hakim. Hakim ke karim? Rasakanlah oleh engkau, sesungguhnya engkau ni orang yang maha mulia, aziz. Dia puji ke tu? Tak puji, dia keji, dia olok-olok. Atas jalan membesarkan. Bila kata atas jalan membesarkan, maka keluarlah atas jalan memperlekehkan. Dia panggil min jihati ta'zim. Atas jalan membesarkan, yakni membesarkan oleh orang yang dipuji. Kerana keelokan ikhtiari, yakni keelokan yang bangsa ikhtiar. Keelokan mansubun, yang dinisbahkan akan dia, akan keelokan itu, ilal ikhtiari, kepada ikhtiar usaha. Keelokan ikhtiari ini, maka keluarlah keelokan ittirari. Kerana perbuatan manusia itu ataupun sesuatu perkara itu ada dua, nisbah ikhtiari, nisbah ittirari. Jadi benda ikhtiari, benda yang boleh diusahakan. Ittirari, benda yang tak boleh diusahakan. Antara contoh benda ittirari ialah contoh denyutan jantung, peredaran darah, cantiknya seseorang, handsome-nya seseorang. Itu ittirari. Itu bukan kerja kita, itu kerja Allah Ta'ala.
Jadi berlaku atas kita, berlaku atas kita. Dia jadi ittirari, benda yang berlaku tanpa kita usaha. Ada satu perbuatan lagi, perbuatan ikhtiari. Jadi perbuatan ittirari tidak dikira dosa, tidak dikira pahala kalau kita buat. Tidak dikira dosa dan tidak dikira pahala kalau kita buat, kerana itu bukan pilihan kita. Adapun perbuatan ikhtiari itu usaha kita, perbuatan yang hasil daripada usaha kita. Jadi dia terbahagi pada dua. Hak ikhtiari inilah yang dipanggil sebagai puji. Kalau ittirari itu dia panggil sebagai midhah, al-madhu. Al-madhu puji juga, tapi puji hak yang bangsa ittirari, perbuatan yang ittirari. Arkanuhu arkanul hamdi, bermula ruku-rukunya ruku-ruku puji itu 5. Yani bermula segala rukun puji itu 5 perkara. Ada 5. Yang pertama hamidun, iaitu yang memuji. Alhamdulillah, kita sedang puji Allah. Kita ini hamid. Yang kedua mahmud, mahmud yang dipuji. Siapa? Allah Ta'ala. Iaitu yang kena puji. Siapa yang kena puji? Allah Ta'ala. Mahmudun bihi, mahmudun bihi, yang dipuji dengan dia. Kita dah bagi ta'liq dulu. Takut tak faham Allah. Bahasa Arab mahmudun bihi, mahmudun alaih. No tau. Jadi mahmudun bihi, kalau dalam kitab Aqidatun Najin, sifat yang kepujian yang sabit ia sifat kepujian bagi Allah. Kalau sini mahmudun bihi, yang dipuji dengan dia. Ini al-mahmud lah, yang dipuji dengan dia, dengan yang tu. Yang dipuji dengan dia, dengan yang. Itu apa? Dia panggil mahmudun bihi ni, dia panggil madlulu siratil hamdi. Madlul. Jadi kita puji alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu dia panggil dalil ataupun mantuk. Madlul dia apa? Mafhum daripada kita kata Ahmad itu baik, Allah itu puji, puji itu bagi Allah Ta'ala. Dia nak kepada madlul, yakni makna dia. Makna kepada segala puji bagi Allah. Itu dia panggil mahmudun bihi. Dia panggil madlulu siratil hamdi. Seterusnya yang keempat ialah mahmudun alaihi, yang dipuji atasnya. Yang dipuji atasnya dia panggil as-sababul ba'ithu 'alal hamdi. As-sababu, sebab, al-ba'ithu, yang membangkit, ia sebab, 'alal hamdi, atas pujian tersebut. Ini kenapa kita puji. Jadi mahmudun alaihi, ala tu bermakna illah lah, ai mahmudun li ajlihi. Apa yang kita sebab, kenapa kita puji? Kerana Allah Ta'ala bagi kita nikmat, contohlah. Itu mahmudun alaihi. Yang kelima as-sighatu, iaitu lafaz. Lafaz iaitu lafaz. Sirah tu apa dia? Seperti kata engkau Zaidun alimun, ataupun kita cakap bahasa Melayu Zaid tu alim. Mathalan ay mathal tu mathalan, beri contoh ia oleh aku, akan sebagai satu contoh. Bermula si Zaid, makna tadi bahasa Arab lah. Contoh kita kata Zaidun alimun, apa dia? Bermula si Zaid itu alim. Alim tu fa'il khabar, si Zaid tu mubtada. Kita kata Zaid itu alim, maka kita dipanggil sebagai hamid. Zaid itu mahmud. Mahmudun bihi, itu makna kepada Zaidun alimun. Mahmudun alaih, kenapa kita kata Zaid itu alim? Kerana dia itu banyak ilmu. Kemudian sirah dia Zaidun alimun. Kemudian bermula yang dipuji dengan dia, dengan yang tu, dan yang dipuji atasnya, atas yang tu, itu terkadang bersalah-salahan kedua yang dipuji dan yang dipuji atasnya. Mahmudun bihi, mahmudun alaih ni kadang-kadang sama, kadang-kadang beza. Maknanya kadang-kadang boleh sama, kadang-kadang beza.
pada pihak zat, pada pihak zat, yakni pada pihak dirinya, dan iktibar selaran ataupun pahaman daripada mahmudun bihi dan mahmudun alaih, seperti barang yang pada amsal yang telah lalu. Dia buat amsal, padahal misal je. Dia buat satu misal je, Zaidun alimun. Mungkin alih tu terlebih kot pada misal. Kalau pada amsal tu jamak. Mungkin pada misal lah. Pada misal yang telah lalu itu, iaitu Zaidun alimun tadi. Iaitu apa? Mahmudun bihi. Mahmudun bihi tu madlul kepada sirah Zaidun alimun. Apa yang kita faham daripada pujian tu, pujian itu dia nak kata Zaid tu alim lah, nak kata kealiman Zaid, tu mahmudun bihi. Kenapa kita puji kealiman Zaid? Kerana Zaid itu alim tu. Jadi boleh jadi sama, boleh jadi beza, boleh jadi sama. Kadang-kadang mahmudun bihi, mahmudun alim boleh jadi beza, boleh jadi sama. Contoh mahmudun bihi ialah Zaidun alimun. Madlul kepada kata Zaidun alimun. Apa yang kita dapat faham kepada Zaidun alimun ialah kealiman dia. Kemudian mahmudun alaihi. Kenapa kita puji dia alaih? Kerana dia itu alim. Contohlah. Ataupun gini, mahmudun bihi, kita kata Zaid itu alim. Kenapa Zaid itu apa? Apa yang kita faham daripada Zaid itu alim? Yakni alim, yakni reti bab hukum, contoh. Itu kenapa kamu puji mahmudun alaihi? Zaidun alimun tu kita puji kerana dia reti bab agama. Jadi lebih kurang sama kadang-kadang. Dan kadang-kadang boleh jadi beza. Kadang-kadang boleh jadi beza. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, seperti dan terkadang bersuatu kedua mahmudun bihi dan mahmudun alaih. Kadang-kadang boleh beza. Pada pihak zat, pada pihak diri, dan tiada pada iktibar. Sama pada pihak zat, tapi tiada pada iktibar. Iktibar lain tapi serupa. Seperti barang yang apabila engkau kata Zaidun karimun, artinya arti Zaidun karimun, si Zaid itu mulia. Kerana keadaan Zaid itu memulia memulia si Zaid itu mulia. Kerana keadaan Zaid itu memulia ia Zaid akan ikau. Lepas tu kita kata dia karim. Dia ni mulia sebab apa? Sebab dia memuliakan kita. Maka yang dipuji dengan dia, yang ni mahmudun bihi, dengan yang itu, iaitu kemuliaan daripada sekira-kira madlulus sirah. Tu dia kata mahmudun bihi, madlulus siratil hamdi. Kenapa madlul? Daripada kita kata faham, kata madlul ni kepahaman lah, kepahaman mafhum daripada Zaidun alimun tu, Zaidun karimun tu, maknanya dia mulia. Dan yang dipuji atasnya, atas Zaid ataupun atas yang tu, mahmudun alaih itu, kemuliaan daripada sekira-kira bahawasa yang membangkitkan atas puji. Tengok, mahmudun bihi kemuliaan, mahmudun alaih kemuliaan. Itu sama dari sudut zat. Maknanya kita puji Zaidun karimun. Kenapa? Kerana pertamanya kalau mahmudun bihi mulia. Mulia mahmudun bihi ialah mulia dari sudut kita faham sirah dia. Kenapa kita kata dia mulia? Mahmudun alaih, iaitu dia itu sebab dia mulia. Mulia juga. Tapi mulia mahmudun alaih itu ditilik atas dasar kenapa kita puji. Tu dia panggil zat serupa, iaitu diri. Kenapa kita puji mahmudun bihi dan mahmudun alaih serupa, tapi iktibar lain-lain. Kemuliaan iktibar mahmudun bihi ialah madlulu siratil hamdi. Apa yang kita dapat faham daripada siratil hamdi. Kalau mahmudun alaih itu, iaitu benda yang ba'is, benda yang membangkit kita untuk puji dia. Walaupun dua-duanya sama, mahmudun bihi kemuliaan, mahmudun alaih kemuliaan. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita kata yang beza tu, contoh kita kata tadi Zaidun alimun. Yang pertamanya alim, mahmudun bihi. Kenapa? Madlulu siratil hamdi. Faham daripada sirah puji itu, kita nak kata kealiman Zaid. Itu mahmudun bihi.
Kenapa kita puji Mahmud itu alim? Oh, kita buat beza sikit. Kerana dia itu pandai mengajar, contohlah. Ataupun kerana dia itu beramal dengan ilmu. Itu Mahmudun alaih. Jadi beza. Kalau Zaidun Karimun, tu sama. Kita buat bagi sama lah, bagi beza lah. Nak buat Zaidun Alimun jadi sama pada zat, lain pada iktibar pun boleh juga. Zaidun Alimun Mahmudun bihinya ialah madlulu siratil hamdi. Apa dia? Yang dapat faham daripada sirah tu, dia ini alim. Kenapa dia ini alim? Kerana dia alim. Jadi Mahmudun alaih kerana dia alim. Kalau dia alim nampak sama macam Mahmudun bihi, tapi beza dari sudut Mahmudun alaih itu sebab kenapa kita puji dia alim, kerana dia alim. Madlul mafhum daripada sirah Zaid itu alim ialah kerana dia alim, tapi iktibar berbeza. Zat yang serupa. Tu. Macam Zaidul Karimun, kita boleh buat juga zat yang berbeza, madlul apa? Iktibar yang berbeza. Contoh kita kata, kenapa kita kata Zaidun Karimun? Yang pertamanya Mahmudun bihi, madlulu siratil hamdi, menunjukkan dia tu mulia. Kenapa kamu puji dia itu mulia dan ia menunjuk pada kemuliaan? Kerana dia tolong orang-orang tua. Beza dah. Tu beza. Tu Mahmudun alaih. Kenapa kita puji? Tu. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ada pun puji pada istilah. Istilah dia panggil ittifaku ta'ifatin. Ittifaku ta'ifatin. Ala amrin makhsus. Ittifaku ta'ifatin makhsusatin ila amrin makhsus. Ittifaku ta'ifatin, bersepakat di sebuah puak, makhsusatin, yang khusus, fi amrin makhsusin, pada perkara yang dikhususkan, perkara yang tertentu. Sekarang ni puji pada istilah pula. Apa? Fi'lun yumbi'u an ta'limin mun'imi bisababi kaunihi mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi. Artinya, arti puji tu iaitu perbuatan yang mengkhabarkan ia perbuatan itu, yakni memberi ketahui ia perbuatan itu daripada membesarkan yang memberi nikmat dengan sebab keadaan memberi nikmat ia yang memberi nikmat tu. Dengan sebab keadaan yang memberi nikmat ia yang memberi nikmat. Atas yang memuji atau lain daripada yang memuji. Itu pada lurah. Dia kata apa? Pada istilah fi'lun. Jadi pada istilah, puji pada istilah sama macam syukur pada lurah. Fi'lun, kita buat suatu perbuatan. Perbuatan ini umum, iaitu perkataan ataupun perbuatan anggota ataupun i'tiqad. Itu makruh dalam akidatul najin. Jadi fi'lun di sini boleh jadi 3, perkataan, perbuatan dan juga i'tiqad. Yang terbina, perbuatan yang mengkhabarkan ia, yumbi'u ni kalau kita terjemah terbina, dia tafsirkan yang mengkhabarkan ia dengan makna perbuatan itu menunjukkan kepada memberi ketahui ia perbuatan tadi daripada membesarkan yang memberi nikmat. Perbuatan itu menunjukkan kita menta'zimkan mun'im. Siapa mun'im? Allah Ta'ala. Kita menta'zimkan mun'im dalam keadaannya mun'im tu mun'im. Kita memuji sesuatu zat ataupun bukan muji, kita buat satu perbuatan, sama ada perbuatan arkan iaitu anggota, perbuatan dan juga perbuatan, perkataan dan juga i'tiqad yang menunjukkan kita menta'zimkan yang memberi nikmat, yang mana yang memberi nikmat itu keadaannya memberi nikmat, iaitu Allah Ta'ala. Contoh i'tiqad, kita dapat sesuatu, sama ada yang memuji ataupun lain. Nikmat tu dapat kepada yang memuji ataupun lain. Contoh yang memuji kita sendiri. Kita dapat nikmat dalam i'tiqad kita kata Allah Ta'ala yang beri. Kita bertakzim ke Allah Ta'ala dalam hati. Ataupun kita sebut Alhamdulillah. Perbuatan Alhamdulillah, mengucapkan Alhamdulillah menunjukkan kita mentakzimkan yang memberi nikmat. Ataupun perbuatan kita, iaitu kita menggunakan apa yang Allah Ta'ala bagi dengan sebaiknya. Itu mentakzimkan mun'im contohnya. Itu untuk diri kita ataupun orang lain. Contohnya kita tengok orang tu
Rajin sembahyang, kita memuji. Rajin sembahyang, tu perbuatan yang menunjukkan kita menta'zimkan mun'im dengan sebab orang lain dapat hadiah, orang lain dapat hadiah, kita tak dapat pun. Habis kemudian kata Musaddiq rahimahullahu ta'ala, qala al-musannifu rahimahullah, masuk balik, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Artinya, arti wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan bermula selawat dan salam atas pesuruh Allah Ta'ala. Tu dia punya ni lah terjemahannya, salawat. Jadi dia tak terjemah selawat tu apa. Kalau dalam Aqidatul Najin dia terjemah selalu dah, dia tafsir lalu rahmat Allah. Itu maksud selawat daripada Allah, yakni rahmat daripada Allah. Ini rahmat serta ta'zim. Kalau as-salah ay ar-rahmatu bit-ta'zim ala rasul. Rahmat Allah serta ta'zim. Kalau rahimahullah sahaja, rahmat tanpa ta'zim. Sebab tu tak layak kita bagi kepada Rasul rahimahullah ta'ala. Tidak. Kemudian kata Musaddiq rahimahullah ta'ala, qala syarihu, telah berkata oleh syarih, pensyarah ni, iaitu kita ni, bermula selawat daripada Allah atas Rasulnya. Rasul Allah itu maknanya, makna selawat daripada Allah kasih sayang. Pertama apa dia? Kasih sayang. Itu yang pertama. Kasih sayang tu rahmat lah. Kasih sayang ni dipanggil terjemahan yang mutasyabih. Terjemahan yang mutasyabihat. Ini biasanya disebut oleh Al-Imam Bajuri oleh dalam syarah As-Sanusiyah. Dia kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu mutasyabihat. Kalau kita terjemah riqqatun fil qalbi. Sebab apa dia mutasyabihat? Sebab dia bawa kepada makna ar-riqqatu fil qalbi, lembut dalam hati, iaitu kasih sayang lah. Jadi kita nak bukan maksud rahmat itu ar-riqqatu fil qalbi, tapi nak ghayatu fil riqqati fil qalbi. Ghayatu ar-riqqati fil qalbi. Ghayah kepada riqqah fil qalbi. Jadi seseorang itu kalau lembut hati, apa ghayah dia? Apa pesuk dia, suk dia apa? Ghayah dia apa? Iaitu akan buat ihsan. Jadi kita tak layak disebut kepada Allah Ta'ala riqqatun fil qalbi, dengan makna kasih sayang di sini. Kasih sayang di sini dengan makna muridul ihsan pertama, atau pandangan kedua al-ihsan. Kalau al-ihsan itu merujuk kepada sifatul qudrah, kalau muridul ihsan merujuk kepada sifat iradat. Sama ada buat ihsan sungguh atau berkehendak untuk buat ihsan. Dua-dua ni barulah dia panggil ghayah fi riqqati fil qalbi. Ghayah kepada maksud ar-riqqatu fil qalbi. Kalau makna yang ibtidai, iaitu ar-riqqatu fil qalbi, makna yang permulaan terselar, mubadarah dalam akal, itu tak layak bagi Allah. Yang layaknya ghayah dia. Kemudian ulama kata qiyaslah kepada sifat-sifat nama-nama lain yang macam sama macam makhluk. Contohnya as-sabur. As-sabur maha sabar. Maha sabar itu mutasyabihat, kerana sabar-sabar ni perasaan. Allah Ta'ala bukan ada perasaan. Jadi apa ghayah kepada as-sabur? Apa ghayah kepada seseorang itu kalau dia itu sabar? Dia akan menahan sesuatu daripada berbuat apa-apa. Contohnya hadis sekarang ni, Allah Ta'ala as-sabur, dengan mana Allah Ta'ala akan menahan daripada mengazabkan umat Nabi SAW secara segera, contohnya. Ataupun mengazabkan seseorang dengan segera, contohnya. Tak diberi tangguh. Itu dia panggil, kita tafsirkan makna dengan ghayah. Dan salamnya, salam Allah Ta'ala atasnya, atas Nabi sallallahu, atas Rasulullah. Rasulullah dalam Aqidatul Najin dia sebut apa? Rasulullah tu al-muradu bihi Muhammad, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, makna salam itu sejahtera daripada kekurangan. Sejahtera daripada kekurangan. Salam. Dia terjemuh secara harf secara lughah lah. Sejahtera daripada kekurangan ni. Kalau lepas tu sejahtera apa Nabi SAW? Khilaf kan. Dia kata sejahtera Nabi SAW dengan makna sejahtera daripada perasaan takut pada umat nanti di akhirat nak jadi apa. Ada yang kata memang takut sungguh dengan Allah Ta'ala sehingga terlupa dia itu Nabi dan Rasul, sehingga terlupa dia itu maksum. Betul tu.
Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kekurangan bermula musannif rahimahullah Syekh Sanusi tadi menuntut ia musannif daripada Allah Ta'ala akan bagi Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan rahmat yang layak ia rahmat bagi maqamnya, maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat maqam yang tinggi, kedudukanlah maqam ni. Jadi dia bukan kata rahmat biasa-biasa, tak, wassalatu, menunjukkan musannif menggunakan sirah rahmat yang sesuai dengan maqam, iaitu ar-rahmatu bit-ta'zim, rahmat dengan sekali ta'zim, tu rahmat yang layak bagi Rasul. Dan akan selamat daripada segala barang yang dibilangkan barang itu kekurangan. Itu salamnya, iaitu Nabi SAW terselamat sejahtera daripada segala kekurangan. Sama ada kekurangan itu berbentuk buat benda haram, kekurangan itu buat benda makruh, kekurangan itu buat benda khilaful aula, kekurangan itu dari sudut bersifat dengan sifat-sifat manusia yang boleh menjatuhkan maruah dan darjat dia. Itu semua kekurangan. Allah Ta'ala selamatkan. Lepas tu dia panggil ma'sum. Tu dhabit pada kata selamat daripada kekurangan. Dengan dinisbahkan bagi maqamnya, maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat yang mulia, kerana yang kesempurnaan itu menerima ia kesempurnaan akan ketinggian pada segala sifat kesempurnaan. Jadi sifat kesempurnaan Nabi lain dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat kesempurnaan Nabi itu dia tu sentiasa bertambah. Bukan. Sifat kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bila kata dia itu sempurna, maka layak untuk menerima ketinggian. Ini ketinggian darjat. Ketinggian darjat. Tapi ketinggian darjat yang didapati oleh Nabi dan Rasul dengan sebab sifat kesempurnaan dia tidak sama dengan ketinggian dan darjat yang Allah Ta'ala miliki dengan sebab sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sirajul Huda sentiasa berhajat kepada selawat kita itu pada maqam ta'lim sebut itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Kerana kita sedang mendoakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan darjat lebih sempurna tanpa had. Kerana kesempurnaan Allah Ta'ala itu tidak terbatas, tidak terbatas, tetapi kesempurnaan Rasulullah SAW itu terbatas. Maka dia naik dan terus naik sampailah bila-bila. Adapun kesempurnaan Allah Ta'ala, kita puji ke, kita taat ke, kita buat maksiat ke, tidak berubah sama sekali. Kerana kesempurnaan Allah zati tak berubah, tak naik, tak turun. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kata dia apa? Qala al-musannifu rahimahullah, i'lam anna al-hukma al-aqliya yanhasiru fi thalathati aqsamin, al-wujubu wal-istihalatu wal-jawazu. Arti i'lam ila akhirih, ketahui olehmu bahawa sehukum yang dibangsakan pada akal itu tersimpan ia hukum, yakni tersimpan akan sebagai tersimpan yang akli. Ia panggil inhisaran aqliyan. Tersimpan ia akan sebagai simpan yang bangsa akal, yakni istiqra'an aqliyan, istiqra' kajian yang bangsa akal. Dia akal ni hanya fikir tiga ni je, tak terlepas bertiga ni. Dia panggil istiqra' akli, bukannya reka-reka, bukan. Dia akal kita hanya boleh mengakui tiga saja. Benda boleh, benda tidak, benda mesti. Tiga. Jadi al-wujub itu mesti, al-istihalah itu tidak, al-jawaz itu boleh. Itu hukum akal. Kalau akal hukum, benda itu yang wajib, benda yang mustahil, benda yang harus, itu akal hukum. Kerana benda tersebut sudah dimasuki, sudah disifatkan dengan hukum akal. Zatun mutasifun bisifatil wujub, wajib. Wajibnya apa? Wajibnya akal hukum kata wajib Allah Ta'ala itu bersifat kudrat. Ini bersifat kudrat. Allah Subhanahu Ta'ala itu wajib.
Tapi wujub itu mana mesti. Mesti itu tak berkait dengan kudrat apa. Mesti ni suatu hukum. Mesti ni suatu hukum. Bila satu zat, satu benda yang bersifat dengan wujub, dia panggil wajib. Maka kudrat itu bersifat dengan wujub. Kudrat itu mesti sabit kita. Maka dia itu wajib. Adapun wujud tu sendiri, mesti sendiri, itu tak berkait dengan apa-apa. Tak berkait dengan barang lagi. Hanya semata-mata hukum. Kemudian, artinya, ketahui olehmu bahawa sehukum yang dibangsakan pada akal itu tersimpan ia hukum pada 3 bahagi. Pertamanya wajib. Tengok. Dia terjemah wajib. Patut wujub lah. Wujub, istihalah, jawas. Ni dia kata wajib, mustahil, harus. Kalau ikut harus tu bukan haus. Harus. Jadi harus tu saja yang betul. Ikut terjemah lah. Yang wajib, mustahil, hak tu fihi nadhar. Kalau kita jadi muhasyi. Kalau kita jadi muhasyi, terjemahan harus saja yang bertepatan dengan jawas. Kerana harus itu hukum. Benda yang harus, jaiz. Adapun wajib, wajib bukan hukum. Mustahil, mustahil bukan hukum. Tetapi apa? Tetapi dia itu adalah sesuatu yang disifatkan dengan hukum. Itu fihi nazar. Kemudian kita pun kata illa ayyuqala. Kalau kita jadi muhasyi. Melainkan jikalau dikatakan ini perkataan wajib, mustahil, harus ni tasamuhun. Untuk tasamuh bermudah-mudah. Kerana dipanggil targhiban lil mubtadi, untuk mentarghibkan orang yang baru belajar ni belajar. Cara kita syarah dia. Qala syarihu, telah berkata oleh syarih. Apa dia pengarang kitab ni lah. I'lam, perkataan i'lam tu, ketahui olehmu bahawa sehukum tu iaitu hukum. Jadi i'lam annal hukm al-aqliyah. Dia nak bincang hukum akal, dia bincang hukum dulu. Hukum tu apa? Ithbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu ay nafyul amri anhu anil amrin akhar. Ithbatu amrin li amrin ay li amrin akhara aw nafyuhu ay nafyul amri anhu anil amril akhar. Itu maksud hukum. Apa dia artinya? Arti hukum ditetapkan satu perkara bagi satu perkara yang lain. Yang lain mana dia tafsirkan yang lain itu mana akhara. Dia tak tulis situ. Atau dinafikan suatu perkara itu daripada suatu perkara yang lain. Itu dia panggil ma'ruf dalam pentakrifan hukum. Itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Itu hukum saja. Jadi hukum, bila kata hukum, dia terbelah pada 3. Hukum adat, hukum akal, hukum syarak. Jadi dia dalam akidah dia terbahagi kepada hukum akal saja. Dan bermula hukum itu terbahagilah, alih tu tambah. Terbahagilah ia hukum tu kepada 3 bahagi. 3 bahagian. Pertama, syar'iyyun ay al-hukmu syar'i, hukum yang dibangsa akan hukum kepada syarak. Yang kedua, adiyun ay al-mansubun ila al-adati, yang dinisbahkan hukum itu kepada adat. Yang ketiga, aqliyun ay mansubun ila al-aqli, yang dinisbahkan dia kepada akal. 3. Jadi hukum ni 3 dia. Hukum ni 3 dia, tak lari ya. Hukum syar'i pula terbelah 2. Hukum taklifi, hukum wad'i. Hukum akal pula sehari 3 tu terbelah 2 pula. Daruri dengan nazari. Hukum adat tu 4. Tambat antara ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan tiada, tiada dengan ada. Dalam Aqidatul Najih dah sebutlah. Maka bermula hukum syar'i itu terbahagi pula ia hukum syar'i kepada 2 bahagi. Tu dia kata tu. Pertama taklifi, yang kedua wad'i. Jadi dalam Aqidatul Najih kita taklifi ada 5, wad'i ada 5. Setiap hukum taklifi itu ada 5 hukum wad'i. 5 kali 5 25 hukum kesemuanya. Maka hukum taklifi itu dia pun takrif, dia panggil fasihah lah. Idza aradta ma'rifata kulli wahidin min at-taklifi wal wad'i
tafsilan fa aqulu laka, maka aku berkata pada engkau, maka hukum taklifi itu iaitu hukum taklifi khitab Allah Taala. Khitab ni cakapan Allah, ada kait dengan sifat kalam. Cakapan Allah Ta'ala yang menunjuk yang menunjuk mana sifat kalam Allah ta'aluk dia dilalah, menunjuk. Bila kata aqimus solah, apa yang kita faham? Tu memberi faham kepada orang aqimus solah, itu dia panggil dilalah. Yang menunjuk ia khitab Allah atas wajib perbuatan mukallaf atau sunatnya perbuatan mukallaf, atau haramnya perbuatan mukallaf, atau makruhnya perbuatan mukallaf, atau harusnya perbuatan mukallaf. Tu hukum wad'i. Jadi kalau hukum yang wajib tu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, barang yang diberi pahala akan perbuatnya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan diberi seksa pada meninggalkannya. Kalau sunat pula ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, benda yang diberi pahala kalau buat, benda tak diberi seksa kalau tinggal. Kalau makruh pula ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi, tapi yang tarkihi itu ai bisababillah lah, barang yang ditinggal benda makruh tu dapat pahala, yakni kerana Allah, kalau buat tak dapat dosa. Kalau haram ma yu'aqabu ala fi'lihi wa la wa yuthabu ala tarkihi ai bisababillah juga. Kalau harus tu yang boleh kita pilih. Kemudian kata musannif, dan hukum yang wad'i itu iaitu hukum yang wad'i, khitab Allah Ta'ala yang menunjuk ia khitab Allah atas jadi suatu itu sebab atau syarat atau mani' penghalang, atau sahih ni sah itulah, atau fasid iaitu batal. Lima hukum ni ada pada wajib, sunat, makruh, harus, haram. Dia tak jelas tu. Tak jelas tu dah. Syarat tu apa, mani' tu apa. Kenapa? Tutlabu minal mutawwalat. Nak dituntutkan yang tersebut itu daripada kitab-kitab mutawwalat. Antaranya apa? Qidatul Najih kita dah sebut dah. Jadi saya tak urai lah. Sebab tu kita nak banding tu. Dan bermula hukum adi. Hukum adat itu iaitu hukum adi, tambatan satu pekerjaan bagi satu pekerjaan yang lainnya. Dia panggil irtibat. Ada tambatan murtabitun baina hadha wa hadha, murtabitun bainal wujud wal wujud, murtabitun bainal wujud wal adam, murtabitun bainal adam wal adam, murtabitun bainal adam wal wujud. Tambatan tu ditambat 4 perkara lah jadinya. Satu pekerjaan, atau dinafikan satu pekerjaan dengan daripada pekerjaan yang lain dengan menengahi berulang-ulang. Tu hukum adat. Dengan menengahi mana wasitah berulang-ulang, yakni sekurang-kurangnya 2 kali, yakni dalam bab akidah sahaja. Kalau dalam bab fiqh kita kata dah sekali pun dikira adat, macam bab haid menurut pandangan mu'tamad, macam bab puasa lebih ataupun atas daripada 15 Syakban. Nak kata ada adat puasa tu sebelum 15 Syakban, walaupun sekali pernah puasa, contohnya puasa Isnin, maka lepas 15 Syakban, Isnin depan tu boleh puasa lagi. Sebab dia ada adat sebelum 15 Syakban pernah puasa. Contoh sebelum 15 Syakban dia puasa Isnin dan Khamis. Tu lepas 15 Syakban boleh puasa Isnin dan Khamis, boleh puasa Isnin dan Khamis sahaja. Sebab dah ada adat 15 Syakban sebelum. Melainkan kalau dia direct lain lah. Macam makruh kita kata 13 Syakban, 14 Syakban dia puasa, 15 Syakban puasa, 16 Syakban puasa, 17 Syakban puasa, tiba-tiba hari ke-19 tak puasa, hari ke-20 tak boleh puasa lah. Itu kalau direct, kalau straight. Kemudian kata Musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, seperti tambatan kenyang sebab ada makan. Yang tambatan sabitnya kenyang dengan sebab ada makan. Ni tambatan antara ada dengan ada. Pada kata kita al-aklu mushbi'un,
Arti al-aklu musybi'un, makan, yakni bermula makan itu yang mengenyangkan. Tapi mengenyangkan dari sudut adat lah, hakikatnya Allah Ta'ala tu cakap padat je. Jadi sabit kenyang sebab apa? Sebab sabit makan. Dan isbat, isbat pula. Dan isbat hasil sejuk sebab ketiadaan tutup. Isbat ni sabit lah. Sabit hasil yang sejuk, yakni ada yang sejuk dengan sebab tak ada tutup, yakni tak ada selimut. Itu pertabatan antara ada dengan tiada. Pada kata kita, ketiadaan tutup itu menghasilkan bagi sejuk. Waktu malam-malam tak tutup, tak selimut, sejuk lah. Dan seperti nafi kenyang daripada ketiadaan makan, hak ni tiada dengan tiada. Aku ni tak kenyang, yakni lapar. Sebab apa? Sebab aku tak makan. Itu adat. Maknanya kalau hukum akal, boleh tak dia kalau tak makan kenyang? Boleh. Boleh tak kalau dia makan tak kenyang? Boleh. Boleh tak kalau tak selimut tak sejuk? Boleh. Boleh tak kalau dia selimut sejuk juga? Boleh juga. Tu kata hukum adat. Tapi kenapa kita hukum gini? Kerana dah berulang kali, 2 dan ke atas. Goliknya orang yang selimut dia tak sejuk. Goliknya orang makan kenyang. Goliknya orang tak makan lapar. Tu. Pada kata kita tiada ketiadaan makan itu mengenyangkan. Yakni ketiadaan makan itu tiada mengenyangkan. Itu maksudnya. Tadi kata apa pula? Tiada ketiadaan ke mana? Yakni ketiadaan makan itu tiada mengenyangkan. Yakni kalau kita tak makan, tak kenyang lah. Dan seperti nafi mengganguskan tu, dan seperti menafi mengganguskan daripada api ketika ada air. Api tak ada, air ada. Ini murtabak irtibat antara tiada dengan ada. Tiada api, kenapa? Kerana ada air. Saya sudut adat. Mana dari sudut akal boleh terima kata ada api dalam air, boleh. Pada kata kita api serta ada air atas kayu tiada menghanguskan, yakni tiadalah api itu menghanguskan, yakni irtibat pertabatan antara tiada dengan ada. Titik. Maka ini segala hukum iaitu hukum adi sekalian hukum yang tersebut. Yang 4 tu. Kesudahan barang yang memberi faedah akan barang menyertai kenyang bagi ada makan. Kesudahan barang yang memberi faedah akan barang menyertai kenyang bagi ada makan dan hasil sejuk sebab ketiadaan tutup, dan demikianlah. Titik. Dan tiada memberi faedah ia barang akan menuntukkan yang memberi bekas pada mengenyangkan itu, masalan iaitu makan atau lainnya. Apa dia ni? Kesudahan barang yang memberi faedah akan barang ialah menyertai kenyang bagi ada makan dan hasil sejuk sebab ketiadaan tutup. Dan demikianlah, begitulah apa-apa yang lain. Dan tiada memberi faedah ia barang akan menentukan yang memberi bekas pada mengenyangkan. Titik. Jadi gini. Dia kata kesudahan barang yang memberi faedah. Faedah apa kita hukum adat ni? Faedah nak katanya kenyang itu ada kalau ada makan, sejuk itu ada kalau tak selimut. Sekadar tu je. Faedahnya nak tentukan dari sudut adat je. Adapun dia kata, dan demikianlah dengan makna qiyaslah hak lain. Dia bubuh contoh 2 je. Dan demikianlah, dan tiada titik situ. Lepas tu, dan tiada memberi faedah ia barang, yang ni hukum-hukum adat ni akan menentukan yang memberi bekas. Bukan. Yang beri bekas tu, yang menentukan beri bekas Allah Ta'ala, tu pergi ke hukum akal. Yang memberi bekas kepada sejuk Allah Ta'ala. Jadi kalau tak selimut boleh sejuk, selimut pun boleh sejuk. Baik. Makan tu boleh kenyang, boleh tak kenyang, kerana yang mengenyangkan Allah. Makan kau, tak makan kau, boleh kenyang, boleh lapar, kerana Allah yang mengenyangkan. Jadi hukum adat ni tidak beri faedah kepada menentukan siapa yang beri bekas tak. Dia hanya menentukan kejadian adat yang akan berlaku je. Kalau makan, kenyang. Kalau tutup selimut, sejuk. Tak sejuk. Contoh.
Adapun yang beri bekah Allah Ta'ala tu kait dengan hukum akal. Pada mengenyangkan, menentukan yang beri bekas pada mengenyangkan itu, masalan ay masal tu masalan, iaitu pada memberi bekah pada makanan mengenyangkan tu, makan atau lainnya. Makan atau lainnya lain daripada makan. Tu tak beri faedah. Tak beri faedah, ia akan menentukan yang beri bekas pada mengenyangkan itu. Masalan, iaitu makan apa yang pada mengenyangkan itu, pada mengenyangkan seseorang lah. Masalah contohnya iaitu makan atau lainnya, iaitu mana? Iaitu yang beri bekah tu. Yang beri bekah tu makan atau lainnya. Dari sudut beri bekah pada makan, jadi kenyang ke lapar. Dari sudut beri bekah pada tutup selimut, jadi sejuk ke panas. Hak tu bukan kita bahas di hukum adat, itu hukum akal. Yang beri bekah tu Allah Ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sungguhnya dhamirul hali wasya'an telah menunjuk oleh dalil akli dan syar'i atas bahawa yang memberi bekas pada ini segala kelakuan, yakni kelakuan yang empat pada hukum adat itu, iaitu yang memberi bekas oleh dalil akli, berdasarkan dalil akli dan syar'i. Syar'i ni yakni naqli, Allah Ta'ala wahdah la syarikalah, ay hala kaunihi munfaridan, la syarika ay la syarika sabitun lahu, syarika nafyul isim la li nafi jinsi, lahu ta'ala suatu mahzuf khabar li nafi jinsi, lahu jar majrur. Maka bermula hukum akli itu terbahagi, maka bermula hukum akli itu lagi akan datang ia hukum akli pada membahas wahdaniyah. Betul tu, betul lah. Kerana kata tadi yang beri bekah ialah Allah Ta'ala wahdah la syarikalah. Wahdah la syarikalah ni berkait dengan hukum wahdaniyah. Maka pun dia pun kata, maka bermula hukum akli itu lagi akan datang ia hukum akli pada membahas wahdaniyah, iaitu pada lafaz Allah wahdah la syarikalah tu. Adapun hak pertama-tama sifat yang dibahas wujudlah. Dan hukum syar'i iaitu hukum syar'i, bukan hukum syar'i ni. Bukan nak kata hukum syar'i yang kita faham wajib, sunat, harus tu, kan? Hukum syar'i ni yakni hukum, menghukumkan Allah Ta'ala tu wahdaniyah berdasarkan dalil syar'i. Begitu. Hukumkan ke atas Allah itu wahdaniyah berdasarkan dalil syar'i. Begitu. Iaitu hukum syar'i, yakni hukum wahdaniyah Allah berdasarkan dalil syar'i, seperti firman Allah Ta'ala. Ini nak bagi dalil je sebenarnya, bukan hukum syar'i. Dia bahasakan dengan hukum syar'i. Maka dia seolah-olah beri waham juga tu. Hukum syar'i ikut mana? Wajib, mustahil, wajib, sunat, harus, bukan tu. Yakni hukum wahdaniyah Allah berdasarkan dalil syar'i. Tadi hukum wahdaniyah Allah berdasarkan dalil akal. Dalil akal dia kata akan datang, sebutlah dalil syar'inya, hukum dia, dalil dia begini. Firman Allah Ta'ala, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illallahu huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh." Kalau bukan ayat Quran, khaliqun kulla syai'in pun boleh. Kalau khaliqu kulli syai' idhafa isi fa'il pada maf'ul. Kalau khaliqun kulla maf'ul bih. Kau ada kira macam itu? Tak tahu itu. Cek balik ya. Arti firman Allah Ta'ala, bermula yang demikian itu. Bermula demikian itu, demikian rujuk tafsir apa dia yang disebut belakang. Bermula Allah Ta'ala, Tuhanku, tiada Tuhan melainkan ia Allah. Itu wahdaniyah, wahdah. Lagi yang menjadi ia Allah akan tiap-tiap suatu, maka sembah olehmu, oleh seseorang kamu itu, kalian akan Allah. Itu dalil bagi wahdaniyah Allah Ta'ala. Biasanya yang sebut dalil dalam sifat 20 ni, contohnya dalam kitab Jala'ul Afham, syarah pada Aqidatul Awam, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Itu dalil, yakni hukum wahdaniyah berdasarkan dalil syar'i. Bukan dia faham hukum syar'i itu makna wajib, harus tu, bukan. Dia nak tunjuk dalil je. Bermula hukum akli itu,
iaitu hukum akli. Jadi kita bahas hukum tadi, itsbatu amrin li amrin akhara wa nafyuhu ay wa nafyul amri anhu ay 'anil amril akhar. Kemudian kita gabung dengan akli pula, iaitu hukum akli, isbat satu perkara bagi satu perkara yang lain, atau menafikan satu perkara daripada satu perkara yang lain, daripada ketiadaan terhenti, tanpa bila tawakufin ala takarrurin, tanpa berhenti atas berulang-ulang, yakni sekali berlaku pun membadai. Itu hukum akal, beza dengan hukum adat. Dan tiada terhenti atas hantaran yang menghantarkan dia akan barang, iaitu maudi'u wa wad'u wadhi'in, dia panggil, iaitu hukum syarak. Hukum syarak berhajat kepada, nak kata dia hukum tu, dia dihantarkan oleh ada yang menghantarkan terbelah dua, iaitu syariat hakiki Allah Ta'ala, yang kedua syariat majazi Rasul. Yang hantaran tu, hak tu hukum lah, hantaran syarak, hukum yang ditetapkan syarak, sama ada Allah atau Rasul. Itu hukum syarak. Bukan hak tu. Seperti isbat ada Allah Ta'ala pada kata kita Allahu mawjudun. Allah itu ada. Kita i'tiqad Allah itu ada. Sabit itu. Allah itu tasawur, satu tasawur. Mawjud itu satu tasawur yang lain. Allahu mawjudun, kita kaitkan Allah dengan wujud dan kita tasdikkan, hukumkan, tu dia panggil isbat pada akli. Kalau Allah kalau mantik, Allah tu mawdu', mawjud tu mahmul. Lepas tu tasawur antara alaqah antara mahmul dengan mawdu'. Kemudian kita tasdikkan alaqah tersebut antara mawdu' dengan mahmul, itu dia panggil tasdik. Itulah yang membenarkan, itulah yang kita menghukumkan. Itu kalau dari sudut isbat. Dan nafi adam daripada Allah, nafi tiada, lawan bagi ada. Pada perkataan kita laisa ay laisallahu bima'dumin, huruf laisa khilaf ulama, dia itu haraf ke fi'il. Dia kata haraf, dia kata haraf berdalilkan kerana dia itu tidak boleh tasrif fi'il madhi fi'il amar. Dalil ada setengah ulama kata dia itu fi'il madhi, fi'il madhi kerana dia ada, dia punya fi'il madhi kerana dia boleh berupa dengan fi'il madhi. Laisa, laisu, laisat, dia sirah fi'il madhi. Jadi khilaf. Laisa ay laisa Allahu bima'dumin. Bima'dumin bawah tu zaidah, ma'dum itu khabar laisa. Itu ma'ruf dalam bahasa Arab. Yakni Allah Ta'ala tiada, ia Allah adam, yakni tiada Allah Ta'ala, yakni tiada Allah Ta'ala bersifat dengan tiada. Dan terbahagilah hukum akal itu kepada 3 bahagi. Ini masuklah dengan makna bahawasanya tiada keluar ia hukum akal daripada 3 bahagi. Pertamanya al-wajib. Al-wajib. Lepas tu kata musannif, fal wajibu ma la yatasawwaru fil aqli adamuh wal mustahilu ma la yutasawwaru. Kalau kita tepi tu dia tulis boleh belaka. Yutasawwaru, yatasawwaru, boleh belaka. Kalau yutasawwaru wujuduhu tu jadi naib fa'il. Kalau yatasawwaru wujuduhu tu fa'il. Tu ya. Yang pertama al-wajib, iaitu yang sabit, yang tiada menerima nafi. Gitu ya. Yang sabit, wajib itu yang sabit. Bila kata yang, siapa yang tu? Yang tu perkara lah. Tu dia sabit dengan benda. Satu zat, satu benda yang bersifat dengan wujub, dia panggil wajib. Yakni yang sabit. Bila kata sabit, sungguh, makna umum. Musannif sini bagus. Makna umum lah. Yang sabit, bukan yang ada. Kerana yang ada seolah-olah kita membataskan ada saja. Kerana ada itu lebih khusus daripada sungguh. Sungguh itu umum, ada itu khusus. Setiap benda yang sungguh tak mesti ada. Setiap benda yang ada mesti sungguh. Sungguh itu ai fi dhihni. Ada itu bila kita boleh cerak panca indera yang 5 di kharij. Ada satu lagi dia panggil istilah thubut fil kharij. Thubut fil kharij itu hal, thubut fil dhihni itu amrun i'tibari, mawjud fil kharij itu mawjud. Tu dah sebut dah, itu kita rajin.
Subut fil kharij, subut fi zihni dalam ibarat Hasyah Syarqawi. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, yang tiada menerima nafi, sabit yang tiada menerima nafi. Yang tiada menerima nafi dia panggil sifatun kasifah. Sifat yang lebih menjelaskan lagi sabit tu apa. Sabit tu tak terima nafi lah. Nafi ni apa nafi? Nafi ni ialah tidak. Bagus. Sebab ada setengah kata Adam tu tiada. Ni nafi ni tidak lah. Ataupun ternafi. Tidak. Tidak, yang ni tidak sungguh. Lawan bagi sabit. Wal mustahil, dan mustahil itu iaitu mustahil yang dinafi. Yang ni yang tidak sungguh. Perkara yang tidak sungguh, yang ni diakal. Contohnya baharu tak sungguh. Dia bukannya tiada tapi tak sungguh. Baharu itu tiada lagi tidak. Itu. Baharu tu tiada lagi tidak sungguh. Baharu sifat-sifat mustahil lah. Sifat-sifat mustahil semuanya tiada lagi tidak pada Allah. Segala sifat mustahil tiada lagi tidak pada Allah. Dia itu tiada lagi pula tidak sungguh pada Allah. Dia itu tiada kalau benda itu asalnya ada. Contohnya lawan bagi sifat ma'ani semuanya wujudi. Dia itu tiada lagi pula tidak. Ataupun tidak sahaja bagi orang-orang bagi sifat-sifat yang selain pada ma'ani. Lawan bagi segala sifat selain pada ma'ani. Contohnya baharu, kita kata tiada lagi tidak. Ataupun tak kata tiada pun tak apa, tidak sungguh. Direct lalu dah. Sebab baharu tu memang tiada. Qidam pun tiada, baharu pun tiada. Tapi qidam itu thubut, baharu itu tidak subut. Itu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, yang tiada menerima subuh, yang tiada menerima sungguh, sama itu. Wal jais, iaitu jais, barang yang menerima ia barang akan subut dan nafi. Bagus kita. Akan subut, yang ini akan sungguh, dan nafi yang ini tak sungguh. Sebab benda yang haru pun mencakupi benda yang ada, sungguh, tak sungguh, sungguh. Kita buat 4 tu kita tukis tu Kita kata jawazul jaiz, boleh kita kata apa? Jawazul jaiz ataupun wujubul wajib. Wujub tu mesti, wajib itu benda yang mesti. Mesti ada benda yang ada, mesti sungguh benda yang sungguh. Itu kita ganti. Contoh kudrat tu ada, maka kita kata mesti ada kudrat. Kan? Mesti ada kudrat di zat. Kudrat itu ada tak? Kudrat itu barang yang ada. Mesti ada, itu terjemahan wujub. Wajib itu kudrat. Mesti ada kudrat di Tuhan. Itu wujubul wajib. Istihalah al-mustahil. Al-mustahil apa dia? Al-mustahil contoh kita ambil sungguh. Tidak sungguh. Tidak sungguh apa dia? Baharu. Barang yang tidak sungguh apa dia? Baharu. Tidak sungguh baharu di Tuhan. Itu istihalatul mustahil. Istihalatul mustahilat min jumlatil wajibat. Istihalah mustahil termasuk daripada benda yang wajib pada akal. Mustahil itu ya mustahil. Istihalatul mustahil wajib. Istihalah mustahil itu wajib. Mustahil itu mustahil. Istihalatul mustahil. Mustahilnya baharu. Tak mustahil, istihalatul mustahil. Tak mustahil, tak mustahil dah. Mustahil itu baharu. Tak baharu itu istihalatul mustahil. Tak baharu itu wajib. Apa itu tak baharu? Iaitu qidam. Qidam wajib. Tak baharu itu wajib. Tak baharu itu istihalatul mustahil. Qidam itu wajib. Istihalatul mustahil wajib. Yang mustahil itu baharu. Dan nafi boleh terima belaka atas jalan bergilir-giliran. Gilir ganti yakni pada satu masa. Kalau pada satu masa kalau gerak maka tidak ada diam, tidak sabit diam. Kalau diam maka tak sabit gerak. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuh wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuh. Apa ni? Apa ya? Sampai wujud baru. Belum habis ke?
Qala syarih, arti kata musannif tu, maka bermula wajib itu, iaitu wajib barang yang tiada terupa pada akal, barang yang tiada terupa pada akal oleh tiadanya. Tadi dia kata tidak ataupun nafi. Ini dia terjemah tiada kerana bernafi, kerana dia terjemah hak musannif. Musannif kata ma la yatasawwaru fil aqli adamu tu tiada. Jadi kita kata yutasawwaru, pertama yutasawwaru itu ada fihi nazar. Kerana benda yang tasawur ni boleh belaka. Nak tasawur Allah Ta'ala itu 10, boleh ke? Allah Ta'ala Tuhan itu ada 100, boleh. Tapi betul tak? Tak betul. Sebab tu dia tidak yasduku. Tidak yasduku, tidak benar, tapi hanya boleh tergambar. Dari sudut adamuhu pula, adamuhu ay nafyuhu. Keadaan adamuhu tu tiada. Tiada tak semestinya tidak. Tiada tak semestinya tidak. Bukan. Tiada, kalau benda itu tiada, boleh jadi tidak, boleh jadi sungguh. Sekarang ni kita nak kata benda itu tak terima, benda itu mesti ada. Kalau kita kata barang yang tidak tergambar pada akal tiadanya, maknanya mesti ada. Kalau wajib itu mesti ada, maknanya kena pada benda yang ada saja, benda sungguh tak masuk. Sedangkan sifat Allah Ta'ala benda sungguh berlambak. Rida baqa mukhalafadil hawadi qiyamuhu bilafsihi. Nampak? Jadi, adamuhu ay nafyuhu ataupun intifa'uhu. Maka sabitlah mesti sungguh benda tersebut. Itu wajib. Iaitu, masuklah kidah baqa sampai ma'ani, sampailah ma'nawiyah. Kemudian, dan mustahil. Mana tadi? Dan mustahil itu barang yang tiada terupa pada akal oleh adanya. Samalah terupa dengan makna terbenar, yasduku. Tiadanya, adanya dengan makna subutnya, sabitnya. Dan harus itu barang yang sah pada akal adanya, yakni sabitnya. Dan tiadanya, yakni tidaknya ataupun nafinya. Qala syarihu, telah berkata oleh syarih musannif kita ni, yakni bahawa sewajib itu, iaitu wajib suatu yang tiada dibenar oleh akal dengan nafinya. Tengok. Syarih kata, ya dia syarah. Tiada dibenar. Tengok dia kata, tiada dibenar. La yasduku. Makna terupa tu kita fihi nazar. Yang betulnya tiada terbenar. Kerana setiap perkara yang terbenar itu tergambar, tapi tak semua benda yang tergambar itu terbenar. Faham itu? Umum wa khususun mutlak. Setiap benda yang tergambar itu belum tentu terbenar, tapi benda yang terbenar itu semuanya tergambar. Terupalah dia bagi. Dengan nafiyah itu tafsir bagi tiada. Tiada dengan makna nafi, yang ini tidak sungguh. Kerana bukan semua benda yang ada itu wajib, bahkan benda sungguh pun wajib juga. Maka bermula dan mustahil itu, iaitu mustahil yang tiada dibenar oleh akal dengan subutnya. Kok mana ni? Dia ada jatuh harus tu. Kat depan tu. Dan mustahil, iaitu mustahil suatu yang tiada dibenar oleh akal dengan subutnya. Titik situ. Betul tak? Betul. Dengan makna mustahil itu tak sungguh sesuatu. Tak sungguh Allah Ta'ala itu baru. Tak sungguh Allah Ta'ala itu berbilang. Tak sungguh Allah Ta'ala itu tak sama makhluk. Cuma dan nafi itu jatuh. Yang nak ta'rif harus hilang. Perasaan tu. Yang nak ta'rif harus tu hilang. Jadi kita kata ginilah. Dan harus itu, iaitu harus suatu yang sah. Kita ambil hak musannif dulu. Mana? Suatu yang sah. Suatu yang sah oleh akal dengan subutnya dan nafinya. Jatuh banyak tu kan? Harus tak ada tu. Jadi kita takdir gini. Dan harus itu, iaitu harus suatu yang sah oleh akal dengan subutnya baru masuk, dan nafinya atas jalan bergilir-giliran. Jatuh tu Sikit walaupun tak belajar, jatuh tu dapat titik. Titik. Bergilir-gilir lah.
Bukan pada satu yang masa yang sama. Kalau satu yang masa yang sama, hak tu mustahil. Kalau bebas daripada satu masa yang sama pun mustahil. Contoh gerak dan diam. Kalau gerak dan diam itu atas jalan tak tentu, maka harus. Kalau atas jalan tentu, bukan. Kalau atas jalan tak tentu, wajib pada akal. Akal dan rajin kan. Kalau kita kata gerak dan harus, itu atas jalan tak tertentu. Kita tak tentukan. Batu ini gerak kan diam, maka wajib salah satu. Tapi bila kita tentukan, batu ini diam, maka harus dia gerak. Jadi harus pada bergilir-gilir. Kalau sama dalam masa yang sama, mustahil. Kalau bebas dalam masa yang sama, mustahil juga. Maka bermula dikehendaki dengan wujud pada kalamnya. Kalam musannif. Yang kata wujud tu. Tengok dia syarah. Iaitu wujud tu subut dan tahakkuk pada nafsil amri. Allah. Hebat musannif ni. Subut yakni sungguh dan tahakkuk fi nafsil amri. Kita akan bincang itu. Amru i'tibari lan syarqawi itu terbagi pada dua. Tahakkukun fi nafsihi wa laysa bi tahakkukin fi nafsihi. Laisa tahakkuk fi nafsihi itu ma'tabarahul mu'tabir wa fardu faridin. Kalau kita lihat kepada orang yang mengandai-andaikan, maka boleh jadi tak dia itu laisa tahakkuk fi nafsi, seperti bahrun min za'baq, Mercury, laut daripada Mercury. Hak tu orang kira-kira saja, khayal saja. Berlaku tak berlaku. Itu laisa tahakkukun fi nafsi bi'tibaril mu'tabir wa fardi faridin. Itu dia panggil amrun i'tibari ikhtira'i, reka-reka. Ada satu lagi, tahakkukun fi nafsihi biqat'in nazar i'tibaril mu'tabir wa fardi faridin. Tanpa kita melihat kepada orang yang reka-reka, orang yang i'tibar, tidak. Tapi dia tahakkuk fi nafsi. Itu amrun i'tibari intiza'i. Dia kata subut tu. Dia kata kalau musannif tu makna ada tu ialah subut dan tahakkuk pada nafsil amri, makna amrun i'tibari intiza'i. Intiza'i lah. Dan lagi pula amrun i'tibari itu subut, tahakkuk fi nafsi, subut fi zihni. Kalau hal, subut fil kharij. Kalau hal, subutun fil kharij. Tapi laisa mawjud fil kharij. Hal. Bagus ni. Supaya keluar daripada mustahil itu oleh sifat nafsiyah. Hebatlah. Dan segala sifat ma'nawiyah dan segala sifat salbiyah. Titik. Betul dah aku baca ni. Maka bermula dikehendaki dengan wujud. Betul lah. Ialah subut. Bila kata subut, mana kalau wajib, mesti sungguh. Kalau mustahil, mesti tak sungguh. Supaya keluar daripada mustahil itu oleh sifat wujud. Sebab apa? Sebab mustahil dikata barang yang tiada tergambar, yakni tiada terbenar pada akal, adanya, yakni mesti tiada. Betul tak? Mesti tiada. Mustahil jadi, atau takrif mustahil itu dengan makna mustahil itu mesti tiada. Mesti tiada ni masuklah sifat wujud. Wujud tu tiada. Masuk sifat nafsiyah. Masuk sifat salbiyah. Masuk sifat maknawiyah, salbiyah, nafsiyah. Jadi mustahil lah. Jadi tak mustahil lah. Susah ayat. Dia kata keluar daripada supaya keluar daripada mustahil itu oleh sifat nafsiyah dan segala sifat maknawiyah dan segala sifat salbiyah. Jadi kita tafsirkan mustahil itu ialah tadi apa dia musannif kata ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Kalau kita kekalkan kata musannif, maknanya benda mustahil itu mesti tiada. Mesti tiada. Benda wajib pula mesti ada. Bila kata mesti ada, hak ada tu maknanya adakah sifat nafsiyah? Adakah sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat maknawiyah tak wajib? Adakah sifat salbiyah, sifat maknawiyah, sifat salbiyah tak wajib? Wajib. Dia ni kalau hurai gini patutnya. Mustahil tu kita kata ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Barang yang tidak tergambar pada akal adanya. Dengan makna tiada, mesti tiada. Kalau mesti tiada, benda yang mustahil ni mesti tiada. Kalau mesti tiada,
Kalau mesti tiada itu benda mustahil, betul lah. Kalau mesti tiada itu benda mustahil, kalau mesti tiada itu benda mustahil, makna akan masuk benda yang tiada pada mustahil. Apa yang benda yang tiada ni? Benda yang tiada, sifat nafsiyah, sifat ma'nawiyah, sifat salbiyah. Salbiyah, nafsiyah, ma'nawiyah kan tiada. Oh, dia mustahil ke? Oh, tak. Hak wajib pula. Ma la yutasawwaru fil aqli subutuhu. Wujuduhu. Adamuhu. Makna mesti ada. Oh, wajib ni mesti ada. Oh, bila kata mesti ada, makna ni je lah ada. Makna ni je lah ada. Maka, nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, tak wajib lagi tu. Itu tu. Tak wajib lagi tu. Dia masuk ke mustahil. Tu dia kata tu. Tadi dan mustahil mana tadi? Bahawasa yang wajib itu iaitu wajib suatu yang tiada dibenar oleh akal dengan nafi. Mana tadi? Hilang dah. Maka bermula dikehendaki dengan wujud pada kalamnya itu iaitu thubut dan tahakkuk pada nafsil amri, supaya keluar daripada mustahil itu oleh sifat nafsiyah. Sebab apa? Sebab mustahil itu kita kata mesti tiada. Oh, kalau mesti tiada, nafsiyah masuklah. Oh, salbiyah masuklah mustahil. Ma'nawiyah masuklah mustahil. Tu kata mustahil itu tu. Masuklah. Jadi kita kata tahakkuk dan subut, barulah kita keluarkan nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah yang asal takrif tu nampak macam pi mustahil ke arah wajib. Nampak tu. Belit sikit. Dan juga faedah yang kita kata subut tu dan masuk pada harus itu oleh segala sifat yang baru yang tiada wujudi. Supaya beri faedah benda yang harus tu oleh segala sifat yang baru yang tiada wujudi. Sebab sifat harus tu ada yang tidak wujudi. Bahkan dia itu amrul i'tibari, macam laju, pecah, patah. Dia baru tak? Dia baru. Jadi kalau kita kata harus ini benda yang boleh ada, boleh tiada, maknanya benda sungguh tak masuk harus. Pecah, patah tu tak masuk harus. Laju tak masuk harus. Gerak diam tak masuk harus lah. Sebab dia tiada. Sebab dia benda yang kita sabit tapi dia tiada. Faham ni? Dia nak kata gini, kan kita kata harus ni benda yang boleh ada, benda yang boleh tiada. Benda yang boleh ada, benda yang boleh tiada. Jadi bila kita kata benda itu apa tu? Kalau benda itu harus ni benda yang ada, benda yang tiada. Boleh ada, boleh tiada. Maknanya tak masuk sungguh dengan tidak sungguh. Tak masuk sungguh dengan tidak sungguh. Jadi sekarang ni kita kata laju, pecah, patah tu sungguh. Sedangkan takrif dia ada dengan tiada ya. Maknanya tak masuk harus lah. Jangan kita iktibar gini. Laju, pecah, patah ni dia tiada tapi sungguh. Tu tiada, tu ada tu. Enggak tu. Tiada yang pada takrif harus tu, yang pada tiada lagi, tiada langsung. Tiada. Dengan mana tiada? Tiada langsung lah, lejak. Dia kata gini pula. Tiada, dia tiada tapi tidak. Dia tiada tapi sungguh. Bukan gitu. Dasarkan takrif tu, ma yasihu fil aqli adamu wa wujuduhu. Ada dengan tiada. Barang yang sah pada akal ada dengan tiada je. Ada dengan tiada. Jadi bila kita kata laju, pecah, patah tu, dia itu harus sungguh. Dia itu sungguh. Jadi tak termasuk pada harus lah. Jangan kita takrif kan. Jangan kita faham hak kat belah sini ni. Faham kata laju, pecah, patah tu, dia tiada tapi sungguh. Tu tiada tu. Bukan kira itu. Dalam bab ni lah. Nak kata laju, pecah, patah tu tak masuk dalam sungguh. Kalau diterjemahkan benda itu boleh ada, boleh tiada. Kerana laju, pecah, patah itu dia tiada. Dia bukannya ada tapi sungguh. Itu dia kata dan masuk pada harus itu kalau kita kata tahakkuk dan thubut fi nafsil amri oleh segala sifat yang baru yang tiada wujudi. Jadi yang tiada tapi sungguh. Masuk sekali lah. Dan terbahagi wajib ini pula kepada dua bahagi. Tamanya daruri, iaitu daruri. Barang yang tiada berhajat ia barang kepada tilik. Dan dari seperti mengambil lapang bagi jirib. Mengambil lapang bagi jirib, orang kafir ke orang Islam ke, memang akan kata dia bertempat.
Yang kedua nazari, dan iaitu nazari itu barang yang berhajat ia barang kepada tilik dan dalil seperti zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya, sifat Allah. Ini ma'ruf. Dan terbahagi pula wajib kepada dua bahagi. Pertamanya wajib bagi zatnya. Ini tak ada pada akidatul najih. Akidatul najih hanya belah dua ya. Daruri, nazari. Zati dengan muqayyad dia tak kait lah. Ini kait sini. Jadi dalam akidatul najih tak ada. Tak ada saja ke ada? Rasa macam tak ada. Kalau paku iman ada lah. Paku iman dia belah banyak lagi. Wajib bagi zatnya. Wajib bagi mana tadi? Dan terbahagi pula wajib pada dua. Wajib bagi zatnya, iaitu bagi zati. Dia panggil zatnya dengan makna zati mutlak. Yang kedua wajib bagi lainnya. Bukan. Bukan. Okey, wajib ini pembahagian yang kedua. Wajib belah pada dua. Wajib zati, wajib muqayyad dia bagi. Wajib zati, wajib li ghairihi. Gitu. Lepas tu wajib zati terbelah 12 lagi. Mutlak, muqayyad. Zati mutlak, zati muqayyad. Gitu. Dia macam paku iman sebiji. Atau dia kata, dan wajib bagi zat itu terbahagi ia wajib bagi zat kepada dua bahagi pula. Iaitu mutlak, yakni zati mutlak, iaitu Allah. Yang kedua muqayyad, zati muqayyad, iaitu jirim. Jirim yang bertempat. Itu zati, wajib, zati muqayyad, iaitu kita qaidkan selagi mana ada jirim, dia itu bertempat. Kalau tiada. Zati mutlak Allah Ta'ala zati mutlak, mesti ada, tak qaid dengan apa-apa, tak qaid dengan tiada Allah, tak qaid dengan apa-apa untuk menafikan keberadaan Allah. Tidak. Maka bermula wajib yang zati yang mutlak itu iaitu zati yang mutlak itu zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya, sifat Allah, kerana dia tidak kait dengan sesuatu. Dan wajib yang zati yang muqayyad iaitu zati yang muqayyad seperti mengambil lapar bagi jirim. Mengambil lapar bagi jirim dikaitkan selama mana ada jirim, maka mesti wajib pada akal dia itu bertempat. Maka bahawasanya jirim itu, jisim itu wajib ia jirim selama mana ada jirim itu kekal. Mesti dia itu bertempat selama mana dia itu kekal. Kalau dia itu dimusnahkan oleh Allah Ta'ala, maka jisim tadi tidak lagi bertempat kerana dia tiada. Adapun bermula wajib bagi yang lainnya, wajib li ghairihi pula. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah esok pagi kita sambung lagi khulasatul sariyah. Rasa tu kelas terakhir lah. Sampai ke wujud kita berhenti masuk akhiratul najin pula. Wallahu ta'ala alam.